Assalamualaikum, hai dan selamat datang ke dalam YouTube channel ni. Macam biasalah, kepada korang yang baru masuk ke channel ni, selamat datang aku ucapkan. Dan kepada korang yang belum lagi tekan button subscribe tu, korang bolehlah tekan button subscribe sekaligus tekan butang loceng supaya korang tak terlepas untuk dapatkan notification video-video terbaru daripada channel ni. Okay guys, untuk video pada kali ni aku akan berkongsikan cerita tentang kisah seorang yang bernama Mona Fendi, yang mana dia ni merupakan seorang bomoh yang sangat popular pada suatu ketika dulu. So tanpa melengahkan masa, jom aku share cerita ni dengan korang. Kes Mona Fendi ni merupakan antara dukun yang sangat terkenal di Malaysia pada suatu ketika dulu, dan dia pernah terlibat dengan satu kes pembunuhan yang sangat-sangat kejam, iaitu di mana Mona Fendi ni telah membunuh seorang bekas ahli politik ado negeri dengan cara yang sangat dahsyat. Nama sebenar Mona Fendi ni adalah Maznah binti Ismail, dan Mona ni telah dilahirkan di Kangar Perlis pada 1 Januari 1956. Mona ni telah dituduh membunuh ado negeri Batu Talam Pahang, iaitu Datuk Mazlan, yang mana kejadian tersebut dikatakan berlaku pada tahun 1993. Sebelum Mona ni menjadi dukun ataupun jadi bomoh tradisional, dia ni sebenarnya adalah seorang penyanyi, dan Mona ni juga dikatakan pernah mengeluarkan album dia yang pertama, iaitu Diana 1 Ku Nyanyikan Lagu, dan album-album dia ni telah diterbitkan sekitar pada tahun 1987. Dan disebabkan masa tu dia dah pun jadi artis, normallah biasanya artis ni akan guna nama glamour dia supaya dikenali oleh peminat-peminat. So Mona ni telah menggunakan nama Mona Fendi, iaitu hasil gabungan nama dia dan juga suami dia, iaitu Effendi. So bila digabungkan dua nama tu, jadilah nama Mona Fendi. Disebabkan bidang nyanyian yang Mona ceburi pada ketika tu taklah mendapat sambutan sangat, so dia pun beralihlah untuk terjun ke dalam bidang perubatan tradisional. Suami Mona ni pula iaitu Fendi, ataupun nama sebenarnya adalah Muhammad Afandi bin Abdul Rahman. Dan hasil perkahwinan Mona dan Fendi ni, diorang telah dikurniakan seorang anak perempuan yang bernama Mas Diana. Dan kalau korang nak tahu, Fendi ni merupakan suami Mona yang ketiga. Maksudnya sebelum-sebelum ni Mona dah pernah berkahwin sebanyak 2 kali lah kiranya. Fendi ni dikatakan pernah menuntut ilmu persilatan di negara jiran kita, iaitu Indonesia. Selain dikatakan dia ni menuntut ilmu persilatan, dia juga dikatakan telah menuntut ilmu gaib. So kat sini aku akan kongsikan kronologi kes pembunuhan arwah Datuk Mazlan. Pada 13 Julai tahun 1993, Datuk Mazlan ni dikatakan telah berjumpa dengan Fendi, yang mana pada ketika tu dia datang jumpa Mona Fendi ni adalah bertujuan untuk mengukuhkan kedudukan dia dalam dunia politik. Disebabkan Mona Fendi ni merupakan dukun yang sangat famous pada masa tu, so Datuk Mazlan ni pun ambillah kesempatan untuk berjumpa dengan diorang supaya diorang ni dapat tolong untuk mengukuhkan kedudukan dia dalam dunia politik pada masa tu. Dan bantuan yang diminta oleh Datuk Mazlan ni bukanlah dari segi keuangan, tapi apa yang dia mahukan adalah pertolongan dari segi menggunakan ilmu gaib. Kemudian pada hari yang telah ditetapkan, Datuk Mazlan ni pun datanglah ke rumah Mona Fendi ni untuk membuat upacara ilmu hitam. Masa hari kejadian ni, Fendi ataupun suami kepada Mona ni telah meminta Mona ni untuk petik satu jenis bunga, dan bunga ni akan digunakan untuk upacara mandian bunga kepada Datuk Mazlan. Semasa upacara mandi bunga dilakukan, Datuk Mazlan ni telah diminta untuk berbaring, dan pada masa tu Mona ni berada di bahagian kepala Datuk Mazlan tu lah. Kemudiannya mata Datuk Mazlan ni telah ditutup dengan kain hitam. Secara tiba-tiba, Juraimi ataupun pembantu Mona Fendi ni masuk ke dalam bilik di mana tempat Datuk Mazlan ni mandi. Dia kemudiannya telah memancung kepala Datuk Mazlan ni tanpa sebab. Masa kejadian tu, Mona ni memang sangat terkejut sebab pada masa tu dia tak expect langsung yang situasi akan berubah berlakunya menjadi kejadian pembunuhan Datuk Mazlan. So Mona ni telah dianggap bersubahat dalam kes pembunuhan Datuk Mazlan ni lah, sebab masa hari kejadian tu Mona Fendi ni ada dekat situ. Pada 23 Julai tahun 1993, mayat Datuk Mazlan ni telah dijumpai dalam keadaan yang sangat mengerikan, di mana mayat arwah Datuk Mazlan ni telah diikerat 18, dan kemudian mayatnya telah ditanam dalam satu lubang yang sangat dalam. Mayat Datuk Mazlan ni telah dijumpai di Kampung Pamah yang berada di Raub Pahang. Suspek utama dalam kes pembunuhan Datuk Mazlan ni ialah suami Mona, iaitu Fendi, dan juga pembantu diorang iaitu Juraimi. Dan kalau korang nak tahu, si Juraimi ni sebenarnya merupakan seorang penagih dadah. So masa si Juraimi ni kena tangkap dengan pihak polis, Juraimi ni lah yang membongkarkan rahsia dekat mana mayat arwah Datuk Mazlan ni ditanam. Hasil daripada maklumat yang diterima,
mayat Datuk Mazlan ni telah ditemui ditanam dalam lubang sedalam 1.8 meter dan permukaan lubang tersebut telah disimen oleh diorang bertiga lah. Tujuan diorang simen lubang tu adalah sebab diorang nak hapuskan bukti pembunuhan tersebut daripada diketahui orang ramai. Kemudiannya Mona Fendi ni telah ditangkap oleh pihak polis di sekitar Wangsa Maju, Kuala Lumpur. Pada 24 Oktober tahun 1997, hakim telah menjatuhkan hukuman mati mandatori ke atas 3 orang suspek yang terlibat, iaitu Mona, Fendi dan juga pembantu diorang iaitu Juraimi. Mona ni sebenarnya bukanlah suspek utama dalam kes pembunuhan Datuk Mazlan ni. Sebabnya Mona ni adalah orang tuduhan yang ketiga. So masa hari perbicaraan sedang berlangsung, peguam bela Mona ni cubalah membuat rayuan untuk membebaskan Mona. Sebabnya Mona ni hanyalah orang tuduhan, bukanlah suspek utama yang membunuh Datuk Mazlan. So kiranya Mona ni ada peluang lagi lah untuk dibebaskan. Tapi sayangnya rayuan peguam bela Mona ni telah ditolak oleh hakim. Mona ni pernah berkata kalau dia dibebaskan pun dia nak suaminya juga dibebaskan, dan kalau suami dia digantung, dia juga nak digantung. So dia pun mintalah sabitan ke atasnya diteruskan oleh pihak mahkamah. Disebabkan dia ni terlalu cintakan suami dia sampaikan Mona ni sanggup menerima apa saja hukuman ke atas kesalahan yang dia tak lakukan. Pada 2 November tahun 2001 pada jam 5.59 pagi, diorang bertiga ni telah digantung secara serentak. Mayat Mona dan Fendi ni telah disemadikan di kampung Sungai Kantan yang berada di Kajang, Selangor. Manakala Juraimi pula juga telah dikuburkan di Pong Teluk Gong yang berada di Kelang. Semasa Mona ni dekat dalam penjara, banyaklah cerita-cerita yang pelik dan telah menjadi perhatian ramai pada ketika tu. Disebabkan Mona Fendi ni pernah mengamalkan ilmu hitam dekat Indonesia, so diorang katalah yang Mona Fendi ni sebenarnya sangat kebal dan tak lut kalau mati. Antara salah satu cerita yang agak famous pada masa tu, yang mana cerita ni sangatlah dipercayai masyarakat kita, iaitu di mana Mona Fendi ni dikatakan telah digantung sebanyak 3 kali tapi tak berjaya, dan pada gantungan yang terakhir tu barulah diorang ni mati. Ada juga yang mengatakan bahawasanya Mona Fendi ni boleh melarikan diri daripada penjara, kemudian dia boleh balik pula ke penjara tu tanpa seorang pun yang sedar. Mona Fendi ni juga dipercayai boleh terapungkan diri dia dalam penjara, dan dia ni juga dikatakan boleh membaca surah Al-Fatihah secara terbalik. Dan ada juga yang mengatakan masa hari terakhir Mona Fendi ni digantung, dia ni tak ada minta kemenyan, tapi sebenarnya kebanyakan cerita-cerita pelik ni hanyalah rekaan semata-mata. Sama ada betul atau tak, jom kita rungkaikan satu persatu. Cerita ni telah dikongsikan oleh Sarjan Azizah, yang mana Sarjan Azizah ni merupakan seorang pegawai penjara yang menjaga Mona pada ketika Mona dalam tahanan. Semasa dalam penjara, iaitu sel akhir, Mona ni telah ditempatkan di bawah jagaan Sarjan Azizah ni lah. Dan sel yang diduduki oleh Mona ni merupakan sel yang paling depan ataupun sel yang pertama. So masa first day Sarjan Azizah ni ditugaskan untuk menjaga Mona ni, Mona telah menegur Sarjan Azizah ni dengan memberi salam, tapi Sarjan Azizah ni dia tak layan lah. Dan Mona ni teruslah bagi salam pada hari kedua, hari ketiga dan hari-hari seterusnya, sehinggalah pada hari ke-6 ni barulah Sarjan Azizah ni jawab salam Mona. Sejak pada hari tu, Mona dan Sarjan Azizah ni boleh dikatakan menjadi kawan baik selama dalam tempoh tahanan tu lah. Menurut cerita Sarjan Azizah ni, Mona ni merupakan seorang yang sangat sopan dan dia tak pernah pun tinggal solat 5 waktu sepanjang dalam tempoh tahanan tu. Mona ni juga dikatakan selalu buat solat sunat wirid dan juga selalu membaca Al-Quran. Mona juga dikatakan seorang yang sangat menjaga kata-kata dan dia ni tak pernah pun menceritakan perkara-perkara yang tak elok kepada Sarjan Azizah. So perkataan-perkataan ataupun apa yang dicakapkan oleh Mona ni semuanya perkara-perkara yang baik-baik je. So aku nak jelaskan dekat sini, apa yang diperkatakan oleh netizen selama ni hanyalah rekaan semata-mata. Masyarakat kita sekarang ni cepat sangat nak judge orang yang diorang tak kenal secara rapat, tapi sibuk nak menyebarkan fitnah tentang perkara-perkara yang tak elok lah. Aku rasa sampai dekat sini dulu untuk video pada kali ni. Terima kasih kepada korang kerana sudi support channel ni, dan juga terima kasih banyak-banyak sebab korang sudi tengok video ni dari awal sampai habis. Dan kepada korang yang belum lagi tekan button subscribe tu, korang bolehlah tekan button subscribe sekaligus tekan butang lonceng supaya korang tak terlepas untuk dapatkan notification video-video terbaru daripada channel ni. Apa-apa pun, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Beres, kita jumpa lagi. Bye bye.